Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wahai hamba-hamba Allah, sentiasalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita berbahagia di dunia dan kita juga mendapat rahmat, kasih sayang, keredaan Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Hari ini merupakan hari Jumat terakhir bagi tahun 1441. Betapa lajunya dunia ini berputar. Kita sedar tak sedar tahun akan bertukar. Bermakna tahun 1441 dalam kurungan 2020 telah mencatatkan sejarah yang mungkin kita tidak pernah terfikir sebelum ini. Bermula daripada bulan Mac 2020, ketika di saat kita sedang bersemangat untuk menyambut Ramadan pada tahun 1441, tiba-tiba suatu wabak yang dikenal dengan nama wabak corona dan dipopularkan dengan nama COVID-19 sehingga menyebabkan kerajaan Malaysia dan hampir seluruh negara di dunia telah mengisytiharkan perintah kawalan pergerakan yang dikenali dengan nama PKP. Wabak yang kecil tetapi ditakuti oleh seluruh dunia. Dan sehingga saat ini kita di negara Malaysia di antara negara yang kecil bilangannya, beberapa 100 orang lebih saja yang meninggal kerana COVID. Tetapi dari sudut jumlah penduduk dunia sudah lebih 500,000 kematian disebabkan bencana ini. Karena itu para jemaah, kita kena tengok juga berita-berita bagaimana bencana COVID telah melanda negara-negara yang dianggap sebagai negara maju seperti di Eropah, di negara lain yang kematiannya beribu angka, begitu ramai. Setiap hari kematian itu meningkat. Jadi kita alhamdulillah. Yang pertama, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, hasil daripada kita berdoa kepada Allah, orang-orang as-salihun, orang-orang yang baik dalam kalangan masyarakat kita berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala tidak rebakkan penyakit ini lebih luas sebagaimana berlakunya di negara lain. Kemudian berkat daripada hasil usaha kerajaan Malaysia, Kementerian Kesihatan, walaupun terpaksa menghabiskan duit banyak, iaitulah menyekat pergerakan masyarakat rakyat supaya tidak tersebarnya wabak ini. Kita kata alhamdulillah, zalika fadlum minallah. Bila mari suasana begini, kita rasa selesa. Kita rasa macam tak ada apa-apa. Pasal itulah nampak tidak gerun. Ana duk perhati dulu
Mula-mula kes COVID ni mari, apabila TV dalam internet kita duk tengok gambar kematian yang dikeluar oleh pihak kementerian, bagaimana wabak ini merebak, sentuhnya boleh berjangkit. Mula-mula saya tengok video yang dikeluar oleh negara Arab, sentuh jadi hijau, maknanya merebak cepat. Kemudian keluar pula video kematian. Bila orang tu mati, keluarga tak boleh pergi cium, tak boleh pergi sentuh, tak boleh pergi uruskan jenazah. Bahkan jenazah diuruskan oleh pasukan beruniform warna biru yang begitu sangat menakutkan. Masuk dalam kubur pakai tali holor. Kita kata Masya Allah, kita ni memang tak usah mati sok dah, nak tunggu sikit lagi, nak tambah ibadat. Tapi bila tengok wabak ini, kematian yang begitu sukar cara penguburannya, kita duduk mikir, ya Rabbi jangan mati lagi aku. Sebab kita nak kita mati, ramai orang solat, kita mati, jenazah kita diuruskan oleh keluarga kita. Tiba-tiba keluarga tiwuk dengan kereta, atas kereta jenazah daripada jauh. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ketika itu saya tengok lockdown yang dibuat oleh kerajaan memang berkesan, tapi lama-lama puas juga. New normal sudah mari pun tak jadi apa. Kata suruh jauh, suruh dekat. Walaupun pandemik ni tidak diisytihar sudah berakhir, tapi bila jumpa pakak nak bersalah, hak perempuan tu pakak berakak cium pok dia, kita kata kalau bersalah pun jaket dia cium nak pula dah, sama-sama dia. Maknanya kita tidak terasa, kesan itu tidak terasa. Boleh jadi sebab angka di negara kita kecil. Kita kata Alhamdulillah. Maka bila keadaan begini, kita tengok beberapa ketika, beberapa hari kosong, pihak Kementerian Kesihatan, jurucakap dia Dr. Nur Hisham mengisytiharkan hari ini tidak ada kes positif yang baru. Kita kata Alhamdulillah. Tapi hari ini sudah naik balik, meningkat balik dengan marinya kluster-kluster baru. Maka para jemaah sekalian, kita masih belum menang. Sebagai seorang Muslim yang berfikiran jauh, marilah kita ambil peluang sebagai bapa untuk berjuang menjaga diri kita, anak-anak kita dan semua ahli keluarga masing-masing, dengan menjaga keselamatan diri dan mengikuti nasihat yang diberikan oleh pihak yang berkuasa. Tak ada orang yang boleh pastikan bila ke wabak ini akan berakhir. Pakar-pakar perubatan belum menjumpai vaksin penyembuh COVID. Maka kita mesti terus beringat daripada kita leka. Walaupun negeri kita ni, negeri Kelantan, di antara negeri yang hijau. Saya duduk gurau dengan kawan-kawan, dia tanya, macam mana keadaan Kelantan? Kata hijau sok dah. Dia kata, hak COVID pun hijau juga. Kita kata Alhamdulillah. Itu suasana yang berlaku. Cuma bila Allah Ta'ala beri keselesaan, kita janganlah rasa selesa, yang menyebabkan kita jadi lara, yang menyebabkan kita jadi lalai, yang menyebabkan kita jadi orang panggil tak sedar diri. Tak boleh. Karena itulah kata-kata hikmat mengatakan al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengubat. Mana kalau penyakit belum sampai kepada kita, baik kita berusaha supaya tak kena. Sebab penyakit ni dia mari cepat, balik lambat. Berbeza dengan kita pergi masjid, pergi lambat, balik cepat. Itu dua perbezaan. Kalau orang tanya kita, apa dia mari cepat, balik lambat? Apa dia pergi lambat, balik cepat? Jawab dia penyakit. Dia mari sekejap je, tapi nak boleh pulih sampai bertahun-tahun. Kan? Pergi masjid pula paling akhir sekali keluar, duduk ujung, masuk masjid pula. Orang Assalamualaikum dia lah paling cepat klik. Itu pergi masjid, mari lambat, balik cepat. Penyakit ni mari cepat, baliknya lambat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala selamatkan kita, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, bila kita tengok suasana yang berlaku hari ini, maka dalam penelitian yang kita dapat, pihak masjid mengadu lesu kurangnya jemaah solat berjamaah.
Majlis-majlis ilmu juga tidak begitu meriah. Maka saya tanya kawan-kawan bagi pihak pendakwah, kenapa terjadi sedemikian? Tadilah ada orang jawab kata mungkin dia sebab dia selesa dah solat di rumah. Dia pandai jadi tok imam dah. Saya nak tinggal jawatan interim imam ni. Ada yang kata tak selesa dengan jarak. Ada yang kata macam-macam lah. Tak pergi jemaat 12 minggu dah tak ada apa-apa pun. Jadi kita pakai sambung terus lalulah. Itu semua tu tala'ub asyaitan di dalam kepala kita. Maka para jemaah sekalian, kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mesti yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan kepada hamba-hamba dia, tapi dengan syarat. Apa dia syarat? Syarat kita juga membantu, menolong agama Allah Azza wa Jalla. Mana kalau kita tak mendekatkan diri kepada Allah, dalam Al-Quran Tuhan kata la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, maknanya kamu taat, kamu ikut peraturan, SOP syariat tidak dilanggari, Allah akan tambahkan nikmat ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kita berusaha untuk al-wiqayah, penjagaan-penjagaan yang kita buat, kita patuh peraturan. Tak usah duk kira orang lain tak patuh. Setengah orang ni dia marah, dia kata aku ya pakai, orang ni tak pakai pun. Kalau kita pakai, orang lain tak pakai, mana sekurang-kurangnya ada sebelah pihak sudah ada. Dengan usaha-usaha ini, insya-Allah, mudah-mudahan kita mengharapkan negara Malaysia di antara negara terawal yang akan diisytiharkan bebas daripada COVID-19, insya-Allah. Tuan-tuan berazam, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma dfa'anna warfa'anna. Ya Allah, tolaklah bala ini daripada kami dan angkatlah daripada kami, daripada negara kami ini. Biarlah kita menjadi negara yang pertama bebas daripada COVID ini, insya-Allah. Tetapi kalau kita masih lagi leka, lalai, langgar SOP Kementerian Kesihatan, didenda di atas dunia. Tapi tuan-tuan kena ingat, langgar SOP syariat, denda di akhirat lebih dahsyat daripada ini. 1,000 sikit je tu bagi orang ada duit. Tapi bila kita tidak patuh, sehingga kartun tulis, dia kata bila KKM nak denda 1,000 tak pakai ni, habis pakar-pakar belaka. Laki-laki pun berperodah, perempuan pun berperodah. Al-Quran sebut tentang supaya labuhkan pakaian. Nabi SAW sebut tentang merbahayanya tidak menutup aurat. SOP syariat ini macam biasa-biasa je, tak ada siapa nak dengar kata. Sebab itu perkara yang tak nampak. Maknanya kalau orang tak tutup aurat ni, malaikat tunggu di pasar pagi ke pasar petang dengan resit denda 1,000, habisnya pakat tutup aurat belaka. Maka oleh kerana isu dosa pahala ni isu beriman kepada hari akhirat, kitalah yang menjaga SOP syariat ini, iaitulah dengan mematuhi syariat Allah Azza wa Jalla, jangan dilanggari. Musibah Allah Ta'ala begini, Allah nak angkat darjat kita. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzn wala azan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Maksudnya tidak ada sebarang musibah yang menimpa seorang muslim, sama ada penyakit ataupun keletihan, penat kita cari rezeki, nak bantu, nak tolong nafkah keluarga contohnya, nak bantu orang susah, kerisauan, susah hati kita kan, mari PKP ni berasak dapur ke tidak, kesedihan, banyak kedai-kedai perniagaan terpaksa ditutup, kesakitan, kebimbangan. Nabi sebut, sehinggalah kamu berjalan tertusuk duri di kaki kamu, tak ada siapa buat, kita terlanggar. Illa kaffarallahu biha min khatayah, nascaya Allah Ta'ala akan hapuskan semua itu
kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kita mengatakan musibah yang Allah Ta'ala beri, kita mesti mengambil pengajaran untuk mantapkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Banyaklah berzikir, ingatlah kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betapa banyak nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita selama ini. Adakah kita telah bersyukur? Berapa banyak pula pahala kebajikan yang telah kita lakukan? Apabila datangnya COVID ini, kita dapat membantu orang-orang yang terperangkap dalam PKP, tak boleh pergi kerja. Kita yang ada makanan, ada kelebihan harta, kita sumbang pada mereka. Kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Kita puji Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang beriman, hambanya yang sabar, hambanya yang dapat meraih banyak pahala-pahala di saat ujian yang berlaku. Maka lagi besar ujian, lagi dekat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata al-ibadatu fil haji kahijratin ilayya. Orang yang boleh beribadat di saat susah diberi ganjaran pahala seperti berhijrah kepada aku ke Madinah. Masya Allah, besar pahala. Kita ni pula lembek, bila mari musibah tak boleh semayar lalu. Tak saya kata musibah, nikah anak, tak ada anak semayar. Allah, tak ada Zuhur dengan Asar ni, ramai pula orang mari masa ni. Kenapa kita tak boleh berhenti solat? Boleh je, tulis je, tuan rumah sedang solat, nak jumpa tunggu sekejap. Lepas makan nasi, makan aiskrim dulu sambil-sambil tunggu tuan rumah. Boleh je. Tapi kita sendiri yang tak membolehkan kita, maka itu belum lagi ujian-ujian besar, belum lagi Dajjal muncul. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah kata telah timbul berbagai kerusakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia, perbuatan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf, bertaubat, mengambil pengajaran daripada musibah ujian yang kecil ini. Mudah-mudahan kita dapat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Ar-Rum ayat 41. Di antara isu kesan daripada COVID-19, ada beberapa perkara yang dibangkitkan oleh doktor, pakar-pakar psikologi dan juga pejabat agama, iaitulah masalah stres. Bila berlakunya stres, sebab-sebab stres tu biasa duduk buah kedai kopi, tiba-tiba kena duduk di rumah. Biasa anak-anak diuruskan oleh guru. Hari ini mak bapak sudah jadi guru, baru dia tahu setara mana. Kalau tidak, sedap hati ibu bapa ni. Anak dia kena denda, disiplin di sekolah. Bapak bawa geng mari sekolah cari cikgu nak lawan. Kononnya cikgu ni buat tak baik pada anak dia lah, langgar SOP Kementerian Pelajaran macam-macam. Bila dijaga anak dia sendiri, baru dia tahu tinggi, kata orang baru tahu langit itu tinggi atau rendah. Kita yang duduk di bidang pendidikan, tak kiralah sekolah kerajaan ke sekolah swasta, sekolah pondok, memang kita akan bertemu dengan berbagai-bagai. Kerana ada budak yang baik, sampai kita tanya dia, awal lagu ni kau perangamu ni, tak raja jawab mulut, tak pernah ponting, senyum sokmo. Dia kata saya gini dah, tak ada kena marah kau mak rumah. Masya Allah. Ada hak ni rotel ke, suruh denda ke apa benda, tak jadi apa dia tu. Orang panggil kalis dia. Kalau orang agak pakai baju kalis peluru, kata mu ni setara mana? Ayah saya tak kata apa dah, pakai gini ya kita ni. Nak kata apa? Maka kita bercampur. Ada pelajar yang baik disiplin, ada yang langgar disiplin, dan ada yang langgar sekali dengan guru-guru sekali. Kita kata, maka oleh kerana duduk dengan anak-anak, timbullah stres. Seorang sahabat saya, doktor bahagian psikologi ni, kata, sekretari dia kata, di antara yang datang jumpa dia ramai, keluarga yang ada anak istimewa. Biasanya bila dia pergi kerja balik petang, jadi dia
Tak cara dah kan anak ni. Balik-balik petang baru dia ambil tugas mula. Ni 24 je kena cara, dia menyebabkan dia jadi, orang panggil jadi stres. Maka para jemaah sekalian, kita kena tahu stres ke apa benda kita ni, iaitulah kita mesti menguruskan dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala telah sebut kepada kita nikmat yang dia beri sudah banyak. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau Allah Taala telah beri kepada kamu sebahagian daripada tiap-tiap apa yang kamu nak, semua kita nak dapat. Kita nak ada makan, nak rumah, dapat rumah. Kita nak isteri, dapat isteri. Nak suami, dapat suami. Nak anak, dapat anak. Ada setengah jara-jara orang tak dapat anak, kita kata. Maknanya secara umumnya apa yang kita nak kita dapat. Tapi bukan semua yang kita minta kita boleh. Allah Ta'ala tahu. Orang ni kalau aku beri semua hak dia nak, dia jadi lara. Dia jadi sombong. Dia jadi takabur. Maka Tuhan beri setakat mana yang sesuai dengan keperluan kita. Jangan kata Tuhan tak ingat pula. Tapi ingat, Allah kata, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu hitung nikmat Allah Ta'ala, kamu tak akan mampu untuk menghitungnya. Surah Ibrahim ayat 34. Tapi jangan sekali-kali kita tidak hitung. Nikmat yang Tuhan beri, kita kena hitung. 20, 30 tahun kita hidup tanpa Covid. Pagi pergi kerja, petang balik relax. Anak kita orang tolong jaga. Baru 3 bulan, bermula bulan 3 baru ni sampai le ni pun tak apa nak jadi dah. Sampai hak PKP awal ni, sebelum P mari tu. Baru 3 bulan kita menguruskan rumah tangga kita, keluarga kita. Kita ingatlah nikmat-nikmat yang telah banyak Allah Ta'ala rezekikan. Jangan duduk kira hak ni, hak sedikit. Ada setengah orang ni umur 70 tahun. Tiba-tiba dia sakit. Anak dia menangis. Dia kata, ya bunayya, wahai anakku, jangan menangis. Ishna sab'ina aman. Kita hidup 70 tahun dalam nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan. Hari ni Tuhan tarik sikit, kita sudah resah. Kenapa? Sama juga kita dengan keluarga kita, dengan isteri kita. Kita sudah kahwin 30 tahun, 25 tahun, ada yang sudah 50 tahun kahwin. Nah, mana kebaikan-kebaikan yang suami beri itu banyak, isteri bagi bantuan kepada kita banyak. Tiba-tiba ada 1-2 kes kita nak besarkan yang ni. Kata orang Arab, la taj'alu habbatan qubbatan. Mu jangan jadi sebiji kecil tu jadi macam dom yang besar. Maknanya isu yang kecil kenapa nak diperbesarkan? Punca-punca di sinilah marinya stres. Maka para jemaah sekalian, jangan kita stres sebab sifat orang mukmin. Nabi kata, orang mukmin ni 2 je sifat dia. Kalau diuji dengan kesenangan, mereka syukur. Kalau diuji dengan kesusahan, mereka sabar. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka biarlah kita menjadi manusia yang baik. Uruhlah stres kita tu dengan banyak berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Dengan kita banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal insan khuliqa halu'a. Manusia ni bila dijadikan halu', keluh kesah. Illal musallin, kecuali orang yang salat, orang yang banyak ingat pada Allah Ta'ala, orang yang banyak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini manusia yang tidak stres, insya-Allah. Karena itu bagi saya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tidak layak kita keluar perkataan boring lah hidup, tak ada kerja. La, kef tak ada kerja. Kita ada Allah yang kita boleh bekerja untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa. Saya baca dalam satu bab solat istisqa, solat minta hujan. Satu masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi imam. Dia khutbah dalam doa dia tu, dia hanya menyuruh orang beristighfar. Istighfiru. Suruh bertaubat. Orang bertanya, Syekh Sayyidina Umar, mu tak minta pun hujan? Doa ya istighfar yang banyak. Kamu pun banyak istighfar, tak minta pun. Umar kata apa? Aku tahu di manakah miftahus sama, di manakah kunci pintu langit. Allah sebut, anistaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara. Allah perintahkan beristighfar pada Tuhan kamu
yursilis sama alaikum mirar, Allah Ta'ala akan turunkan hujan, Allah Ta'ala bagi pada kamu anak pinak, Allah Ta'ala bagi. Jadi Umar kata, aku pegang kunci, iaitulah kunci pintu langit, duduk di istighfar. Bila kita beristighfar, bila kita kembali kepada Allah, bila kita bertaubat, maka pintu terbuka, semua nikmat akan turun kepada kita. Itulah fiqh Umar radhiyallahu anhu. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita stres, banyak masalah, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berfikir kita sudah jauh daripada Allah. Kadang-kadang jalan yang kita lalu tidak melalui jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kembalilah kepada jalan yang Allah reda. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita di dunia, kita mati dengan husnul khatimah, dan kita bertemu dengan Allah biqalbin salim, yang melayakkan kita untuk sampai ke syurga insya-Allah. Sentiasalah kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.